Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma. Kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan kedua daripada tiga perkara, yakni tiga perkara barang yang wajib bagi Rasul alaihimus salatu wassalam. Kita telah pun masuk membicarakan tentang sifat-sifat kerasulan, sifat-sifat yang wajib bagi para anbiya dan mursalin, para rasul, para nabi. Artinya kita telah masuk qismus tsani di dalam mata pelajaran ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu bahagian yang kedua di dalam ilmu akidah, ialah membicarakan tentang kerasulan atau kenabian. Setelah bahagian pertamanya kita membicarakan tentang ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan dan hukum ketuhanan itu sendiri. Jadi hari ininya dan kedua. Itu kedua daripada tiga lah. Kerana dalam ni dia menjalani di atas pendapat Maturidiyah. Tu musannif kita iaitu Syekh Zainuddin Syekh Zainul Abidin Ibni Muhammadil Fattani Al-Makki Thummal Filfilani ni. Beliau menjalani dalam kitab Miftahul Murid ni mengikut jalanan Imam Maturidi. Jadi kalau kita mengikut Asy'ariyah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah, sifat yang wajib bagi Rasul ni ada 4. Siddiq, tabligh, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, satu lagi. Tapi kalau mengikut Imam Abi Mansur Al-Maturidi ataupun ulama-ulama yang mengikut bagi Maturidiyah dipanggil Al-Maturidiyah, maka sifat-sifat yang mesti bagi Rasul itu ada 3.
Itu siddiq, amanah, tabligh. Nah, jadi hari ininya kita masuk yang kedua. Kata dia, dan keduanya amanah. Artinya, arti amanah kepercayaan. Ya. Setengah-setengah kitab yang lain dia tidak buat mari dengan ibarat amanah, dia buat mari dengan al-ismah. Nah, kenapa? Karena amanah yang dikehendaki di sini dengan makna al-ismah. Mana dalilnya? Tengok. Makna kepercayaan itu. Ni nak menyata makna ni. Apa makna amanah? Makna kepercayaan tu apa? Makna amanah itu, makna kepercayaan itu ialah itu. Terpelihara mereka itu rusul, anbiya dan mursalin itu terpelihara daripada mengerjakan yang ditegah. Kalau dalam kitab-kitab Arab dia kata nah, hifzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiyin anhu. Tuh terpelihara zahir-zahir tubuh badan mereka itu anbiya mursalin, wa bawatinihim dan batin hati mereka itu anbiya dan mursalin itu terpelihara daripada apa? Minat talabbusi, daripada bersepakai zahir dan batin para anbiya mursalin, bimanhiyin anhu, dengan perkara yang ditegah daripada perkara tersebut. Artinya para anbiya dan mursalin mereka tidak mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegah tu setara mana? Walau karahatin, walau nahya karahatin. Walaupun tegah tersebut tegah yang dibahasakan makruh. Kerana makruh ni pun orang panggil tegah ke? Makruh ni bukan buat tak apa, bukan. Kalau buat tak apa itu harus dipanggil mubah, ibahah. Itu orang panggil perkara yang harus, buat tak apa. Adapun makruh ni perkara yang ditegah. Cuma tegahnya tidak putus. Talabut tarki, tapi tolak dia tu tidak jazim, tidak putus. Itu dia panggil makruh. Jadi kita kena ingat sama. Hukum syarak ni ada benda hak Tuhan suruh, ada benda hak Tuhan cegah. Hak Tuhan suruh tu ada tercabar dua. Ada suruh dengan putus, talabul fi'li, talaban jaziman, itu dia panggil wujub, atau bahasa kita bercakap kat wajib. Itu dia panggil wajib. Tutup buat dengan tutup yang putus dia panggil. Tak dapat tidak kena buat. Macam subuh kita tadi, tak dapat tidak kena buat. Itu dia panggil tuntut daripada Allah Ta'ala pada kita hamba ni perbuat akan sebagai tuntut yang putus. Hingga-hingganya dijanji pahala kalau kita buat, dan dijanji seksa api neraka kalau kita tinggal. Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dan dijanji seksa api neraka kerana kita meninggalkan mengerjakannya. Itu dia panggil tuntut yang putus, buat. Tuntut buat dengan putus. Satu lagi orang panggil tuntut buat juga tapi tak putus. Talabul fi'li juga tapi ghairu jazim. Tidak putus. Maka tuntut yang tidak putus ni lah orang panggil an-nadbu, ataupun kita sebut sama sunat. Sunat tu bukan buat tak apa, tak buat tak apa. Itu silap tu kalau ada orang bercakap gitu. Tu kan ada orang hak pakar hadis tu, PhD hadis. Dia kata sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa. Silap tu. Tak betul tu. Buat tak apa, tak buat tak apa tu bukan sunat, itu harus. Adapun sunat ni kena buat. Kerana tuntutan syarak supaya kita tu buat. Cuma syarak tuntut kita buat tu tidak putus. Hingga-hingganya yusabu ala fi'lihi, dijanji pahala kalau kita buat dengan ikhlas.
wala yu'aqabu ala tarkihi, tidak dijanji seksa api neraka kalau kita tidak mengerjakannya. Nah, tapi dengan niat tidak menghina-hina lah. Kalau menghina-hina berdosa ke? Kita tidak menghina-hina, tidak memandang lekeh. Semaya sunat, duha ke apa, ini besar, tapi kita malah, tak apa. Tak kena seksa. Tak kena seksa. Itu kok pihak kok pihak suruh. Dah. Kok pihak tegah pun sama juga. Tak disuruh, ada suruh dengan putus, ada suruh dengan tak putus. Ada cegah dengan putus, ada cegah dengan tak putus. Kalau kita kata tu zina, itu dia panggil cegah dengan putus. Talabut tarki, talaban jaziman, tuntut kita tinggal, jangan buat. Tinggal situ dengan makna jangan buat. Kalau bagi hak tak buat lagi, kalau hak buat dah, tinggal, duk buat tobat. Itu panggil tuntut putus, tuntut tinggal daripada Allah Ta'ala pada kita hamba, sebagai tuntutan yang putus, tak dapat tidak, jangan buat. Kalau buat agak kan, janji seksa api neraka. Hingga syarat kata yusabu ala tarkihi, dijanji pahala kalau kita tinggal. Tinggal dengan lillahi ta'ala lah. Kerana sakit tekak, orang kata, hey, mana dia mau tak minum arak ni? Kawan sakit tekak ke? Tak jadi kalau tinggal lagu tu. Dia kena tinggal tu kerana Allah Ta'ala. Mana tak minum arak ni? Allah, saya taubat dah. Tu boleh pahala gitu. Sebaliknya kalau pergi minum arak juga, pergi berzina juga, pergi risuah juga, pergi curi juga, tu wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan dijanji seksa api neraka kerana kita mengerjakannya. Itu dia panggil tutup tinggal daripada syarak ke atas kita hamba ni dengan sebagai tuntutan tinggal yang putus, haram dia panggil al-hurmah, atau kita bercakap sama haram. Satu laginya dia panggil tutup tinggal juga tapi tak putus. Apanya? Makruh tu lah, karahah tadi. Jadi sebab tu jangan kita kata perkara yang makruh ni buat tak apa, tak buat tak apa. Silap tu. Makruh ni mana tak boleh buat. Jangan buat. Cuma Tuhan kata jangan buat tu tak putus. Hingga-hingganya kalau kita tak buat dengan ikhlas dapat pahala. Yusabu ala tarkihi, diberi pahala kerana kita meninggalkan perkara makruh. Mana tak isap okok lah ni Allah, kau taubat dah. Tak ambuh dah. Bukan kerana tak isap okok ni, sakit dada, batuk, tak boleh pahala gitu. Mana tak isap okok lah ni, kau taubat dah. Kau makruh, kau taubat dah, tak usah dah. Tu dapat pahala tu. Tapi wala yu'aqabu ala fi'lihi, tapi tidak dijanji seksa api neraka kerana kita mengerjakannya. Itu dia panggil tuntutan yang makruh. Jadi kalau gitunya para anbiya mursalin, mereka tidak bersepakat, tidak mengerjakan perkara yang dicegah. Itu makna terpelihara mereka itu daripada perkara yang ditegah. Itu. Terpelihara mereka itu, para anbiya mursalin tu, daripada mengerjakan yang ditegah. Artinya terpelihara tadi itu bukan hanya zahir saja, dan batin mereka. Kena begitulah. Hifzu zawahirihim wa bawatinihim. Terpelihara segala zahir-zahir tubuh badan mereka itu anbiya mursalin, wa bawatinihim, dan batin hati mereka itu anbiya mursalin. Terpelihara daripada apa? Minat talabbusi, daripada bersepakai bimanhiyin, dengan perkara yang dicegah, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, anhu, daripadanya, daripada perkara tersebut. Walau nahya karahatin, walaupun cegah tu cegah yang bahasa makruh. Para anbiya mursalin tak buat. Para nabi, para anbiya mursalin tak buat perkara yang makruh. Au khilafil aula, ataupun orang panggil khilaful aula, apa menyalahi yang lebih utama. Jadi khilaful aula ni berkhilaf ulama lah, adakah perkara tu manhi, ada yang kata manhi, ada yang kata bukan manhi. Tu khilaf ulama. Tapi nak cerita kata sininya, perkara yang menyalahi yang afdal pun para nabi tidak buat. Itu makna khilaful aula. Khilaf makna menyalahi ala aula, yang lebih utama. Itu makna. Bagaimana contoh? Kita kata sembahyang witir, sekurang-kurang witir itu 1 rakaat.
Sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Kemudiannya sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna witir itu 3 rakaat. Dah. Kemudiannya seakmal, sesempurna orang panggil rakaat witir itu 11 rakaat. Fahamnya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak buat witir 1 rakaat, tidak mengekali di atas 3 rakaat, bahkan senantiasa mengerjakan witir itu 11 rakaat. Itu. Kenapa? Kerana para nabi itu tidak mengerjakan khilaful aula, menyalahi yang paling afdal. Kita kata semaya sore. Semaya sore itu sah juga semaya 5 waktu semaya sore. Bukan kata batal atau tak sah ke, sah. Tapi afdalnya apa? Jamaah. Tengok. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang 5 waktu melainkan pasti berjamaah. Betul sungguh. Sebab tu wala Nabi tak boleh jadi imam pun. Saat-saat Nabi sakit tu, tetaplah Nabi keluar juga semaya berjamaah, yang diimamkan oleh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi arti nak cerita katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buat perkara yang menyalahi hak paling afdal. Mana semaya sore rumah, sah dah. Tapi hak afdalnya apa? Jamaah. Maka Nabi tidak akan tinggal jamaah. Itu. Tu for kita ni kadang-kadang rajin semai Jumaat, kadang-kadang malas kan, cakung sore. Ni. Kita tak apa, muka kita bukan anbiya mursalin. Cumanya kita dituntut untuk tiru para nabi, para rasul lah. Tu. Amanah ni di nabi rasul tu wajib akli. Adapun di kita umat ni wajib syarak. Kita umat ni bukan wajib akal, amanah. Kenapa? Kerana ni kita tidak maksum, ya. Kita tidak ada janjian daripada syarak terpelihara zahir dan batin hati kita daripada bersepakai dengan perkara yang dicegah. Kerana kita orang biasa. Adapun para anbiya mursalin pasti mereka tu terpelihara. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana keterpeliharaannya Nabi itu digazet, diwartakan di dalam Al-Quranul Karim. Mana? Tu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pasti telah mengampunglah oleh Allah Ta'ala akan segala dosa-dosa engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdahulu dan yang terkemudian. Maknanya tidak ada dosa. Itu. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat pada engkau. Iaitu ketetapan di atas agama yang lurus, iaitu agama Islam. Jadi itu ayat menunjuk kata bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwartakan kemaksumannya. Adapun orang panggil nabi-nabi yang lain maksum juga, sama juga, maksum juga. Tapi tidak diwartakan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita tahu di mana nabi-nabi dulu maksum? Tahunya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu disebutlah kitabnya fahum maksumuna an jami'il ma'asi. Maka mereka itu para anbiya mursalin ni maksumuna, orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Maksum ni dengan makna Allah Ta'ala jaga mereka itu daripada melakukan dosa. Makna mustahil pada akal mereka itu nak melakukan dosa, dan tidak berlaku dosa pada diri-diri anbiya dan mursalin. Ingat baik-baik. Tu. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran ke yang menunjuk kata bahawasanya seperti ada orang panggil para anbiya mursalin tu melakukan dosa. Maka wajib kita kena takwil. Wajib kita kena takwil. Tu. Wajib kita kena takwil. Takwil apa? Yakni takwil orang panggil
Apa? Maksiat ke, yang dikatakan maksiat ke atau taubat ke para anbiya mursalin itu bukanlah maksiat seperti maksiat kita. Nah, itu disebutlah kitab Tuhfatul Murid, dia kata wa ammal muharramu falam yaqa' minhu ijma'an, dan ada pun perkara yang haram tu maka tidak berlaku daripada para anbiya mursalin tu secara ijma' ulama. Jadi siapa dia yang kata para anbiya mursalin buat perkara yang haram, artinya dia telah mencarikan ijma'. Ini bahaya. Tuh. Seperti Fu'fu' Ahbash. Nah, dalam kitab Fu'fu' Ahbash dia kata, dan dia dakwa kata ini adalah pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Bohonglah tu. Dia bohong. Dia kata mana? Nah, di dalam mengambil istilal daripada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahui olehmu akan bahawasanya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhanmu bagi dosa-dosa kamu dan dosa-dosa orang mukminin dan mukminat. Katanya Fu'fu' Ahbash, dia kata ini ayatlah menunjuk kata bahawasanya para anbiya mursalin itu berlaku mengerjakan maksiatun haqiqiyatun. Ni hak adab mereka ni. Tuh. Maka dosa disebut dalam Quran tu bukan dosa seperti dosa kita. Nak faham molek tu. Taubat mereka itu anbiya mursalin Nabi Adam ke makan buah khuldi di pokok himtah tu bukanlah dosa seperti dosa kita. Taubat mereka bukan taubat seperti taubat kita. Sebab itulah kita kata wama auhamal maksiyat, dan apa barang nas Al-Quran hadis auhama yang memberi waham akan maksiat. Macam Nabi buat maksiat ni, macam Nabi Adam buat maksiat ni. Wa asa Adamu rabbahu. Nah, telah bermaksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Ni sebut asa ni. Asa bukan makna maksiat. Baru cuba buka lah tafsir-tafsir ulama mufassirin. Asa situ bukan makna maksiat, bukan telah bermaksiat. Telah lupa oleh Adam akan Tuhannya. Gitu. Maka wafamu awalun, maka wajib ditakwil bi annahu, dengan bahawasanya yang dimaksudkan maksiat situ min babi hasanatil abrari sayyiatil muqarrabin. Ialah masuk daripada bab hasanatil abrar, kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Tu sayyiatil muqarrabin ialah kejahatan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Sayyiatil muqarrabin ialah kejahatan bagi orang-orang yang hampir makamnya dengan Allah Taala. Silap dia. Jadi kebaikan orang berbuat baik itu masih lagi kejahatan di sisi orang yang hampir makam dia, dekat makam dia, kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Lagu mana contoh? Selalu saya buat contohnya begini nak mudah faham. Menteri-menteri duduk rapat dengan raja. Mereka tu punya kedudukan yang rapat. Muqarrabin. Mereka tu orang muqarrab, orang yang qarib, orang yang dekat dengan sultan, dengan raja. Berbeza kita ni orang rakyat jelata biasa, tak ada jawatan, bukan menteri, bukan datuk, bukan DO ke apa, bukan orang biasa rakyat merhing ni. Beza tak? Beza. Contoh kita kata ginilah. Raja ni, dia undang-undang raja ni di istana dia. Setiap kata pukul 12 tengah hari itu barulah orang panggil boleh bersantap, boleh makan tengah hari. Itu pun ada tata tertib dia lah, kena tunggu raja dulu, dan sebagainya lah. Kita kerti itu buat contoh ni. Bukan orang panggil SOP mana-mana istana, dak, bagi contoh. Baik, kalau gitunya kita rakyat biasa ni, pukul 12 sungguh kau kita baru boleh melantak? Dak. Belum pukul 12 pun kita boleh berdada 3 buku nasi. Pukul 12 tu pun kita boleh berdada, tak kira lah raja makan ke tak makan. Kita tahu di mana, kita bukan duduk di istana dia. Kita rakyat jelata biasa. Tiba-tibanya satu hari, tu sultan atau raja tadi tu lewat masuk tempat bersantap.
Nah, pukul 12 5 minit tu raja tak masuk lagi. Nah, kita rakyat jelata ni bedah. Habis 2 buku nasi dah. Rakyat jelata tak ada apa. Tak ada dihukum, ditangkap, disumbat masuk legit, tak ada. Sebab kita rakyat biasa. Tiba-tibanya salah seorang daripada memanda menteri raja ni tak tahan. Nak lapar, tak sabar. Nah, guana tuanku tak masuk-masuk lagi ni. Pukul 12 5 minit nak ni. 12 10 minit pun tak masuk lagi, raja lewat siapa. Tiba-tibanya kerana lupa kata dia bersantap bersama dengan hidangan raja. Menteri tu pun tengah tak tahan, orang panggil nak makan juga. Dia pun capar makan ni. Puak selalu dah makan. Tiba-tiba duk tengah puak makan tu, raja pun masuk. Boleh kita bayar dah agak-agak lagu mana orang panggil kelakuan seorang raja. Melihat menteri dia ni tidak orang panggil bertata tertib, tidak beradab, tidak menunggu dia untuk makan bersama-sama. Tentulah kita kata cara adabnya raja akan murka. Nah, kita kata raja tak apa, makan tak apa. Macam kedai kopi gitu dah. Nah, tentu dah raja akan murka. Hei, menteri, biadab kamu. Kamu tak tunggu, better. Contoh. Tu. Maka raja pun hukumlah, buh je. Nah, bagi kita rakyat jelata ni dengar, kena je. Apa kesalahan dia? Rasuah. Dak. Nah, ambil barang raja. Dak. Lepas tu makan awal sikit pada raja. Raja lewat siapa? Kena hukum. Kena hukum. Tak patut tu bagi kita. Memang bagimu tak patut lah sebab mu rakyat jelata. Tapi bagi orang yang dekat kedudukan dia dengan raja, sudah dikira salah. Kenapa? Kerana tidak beradab dengan raja. Itu. Jadi nak cerita katanya kesalahan yang dibuat oleh menteri tadi tu. Kita tu kesalahan tak? Bukan kesalahan. Bagi kita makan tengah hari apa ke dia? Nak makan suak mulut dalam perut kita, bukan dalam perut orang lain. Ikut kita nak makan pukul berapa pun. Itu kebaikan bagi kita orang berbuat baik itu, masih lagi kejahatan di sisi orang yang makamnya hampir dengan raja. Itu contoh. Tu kalau tak faham lagi susah lah tu. Jadi sebab tu ulama kata wama auhamal maksiyah, wama auhamal maksiyat, dan apa nas Al-Quran hadis ke yang bila kita baca tu mari perasan dalam hati kita, memberi waham dalam hati kita akan maksiat. Famu awalun, maka wajib ditakwilkan bi annahu, dengan bahawasanya maksiat tersebut bukan maksiat hakikiyah, tapi min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Itu masuk daripada bab kebaikan orang yang berbuat baik ni, masih lagi kejahatan di sisi orang yang dekat kedudukan maqam dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu ingat baik-baik. Wala yajuzun nutqu bihi fi ghairi mauridihi, dan tidak harus, yakni haram kita menuturkan dengan dia. Contohnya para nabi, para rasul tu buat maksiat ke apa, haram. Tak boleh kita kecek lagu tu. Tu illa fi maqamil bayani, melainkan pada maqam ta'lim, pada maqam nak cerita. Pada maqam ta'lim bolehlah kita nak cerita. Nak bersahih, nak bercakap saja kata nabi pun buat maksiat, Nabi Adam buat maksiat ke, haram cakap gitu. Illa fi maqamit ta'limi atau illa fi maqamil bayani, melainkan pada tempat nak menerang, nak mengajar, baru boleh kita cerita. Wama waqa'a, dan bermula barang yang berlaku min adama, apa barang tersebut min adama, daripada Adam. Nabi Adam duk makan buah khuldi di pokok himtah dan sebagainya tu, fahuwa, maka ia matu maksiatun la kal ma'asi. Ingat baik-baik ayat ni, maksiatun la kal ma'asi. Tu maksiatun la kal ma'asi, maksiat yang bukan seperti maksiat kita. Kalau kita maksiat hakikiyatun. Mana maksiat hakikiyatun? Maknanya kita sudah tahu perkara tu dicegah, dilarang, dimurkai oleh Allah, lalu kita buat juga. Kenapa? Kerana kita berani dengan Allah.
Itu orang panggil maksiat hakikiyah. Jadi bagaimana ahbash dia boleh kata para nabi, para rasul tu, bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku mengerjakan perbuatan maksiatun hakikiyatun. Berat tu. Nah, berat. Nah, tu jadi sebab tu. Nah, hak mana ada sini kalau ngaji dengan ahbash kita tanya. Kita tanya dengan Ustaz Ahbash. Kita tanya dengan Ustaz Hafiz Alwi Bakani tu, antara seorang tokoh ahbash di Malaysia ni. Macam mana boleh pegangan awak, tok guru awak Syekh Abdullah Al-Harari tu kata Nabi pun buat maksiat hakikiyah. Sedangkan makna maksiat hakikiyah tu dengan makna maksiat yang seorang hamba tu mengerjakan perkara tersebut hal keadaan tahu kata perkara tersebut tu tegah Allah, tapi buat tu li'inadin, kerana nak ingkar, nak menentang. Itu munasabah tak? Nabi Muhammad tahu benda tu dicegah oleh Allah Ta'ala, lepas tu Nabi Muhammad pergi buat. Kenapa? Kerana semata-mata ingkar, inat, nak menentang Allah Ta'ala. Hei, biar betul. Ni sebab tu saya marah sangat dengan Ahbash ni. Mengaku Asy'ariyah Maturidiyah, dakwa kata Allah maujud bila makan, duk lau-lau slogan Allah maujud bila makan, tapi akidah mereka sendirinya ta'assub dengan kesalahan guru dia Syekh Abdullah Al-Harari. Tu kesalahan guru dia lah tu. Guru dia salah dalam memahami maksud. Sebab itulah guru dia bukan ahli kalam, bukan ulama mutakallimin, biasa-biasa je. Hanya hebat kuat lawan Wahabi pun nakal-nakal daripada kitab-kitab orang lain juga, bukan daripada karangan dia sendiri juga. Hipung-hipung dia panggil. Ambil kitab hak ada dah sikit-sikit, kupu-kupu pak jadi nama kitab dia. Nah, bukan kata kitab dia sendiri, cara dia buat istidlah diri dia bahas. Dah. Tu. Nah. Jadi salah besar tu kalau sebut kata Nabi Adam buat maksiat hakikiyah, Nabi Muhammad buat maksiat hakikiyah. La haula wala quwata illa billah. Mereka ini para anbiya mursalin amanah, maksum al-ismah, tidak mengerjakan perkara yang dicegah. Nah, walaupun perkara tersebut cegah makruh atau khilaful aula sekalipun. Bagaimana awak boleh kata para nabi buat maksiatun hakikiyatun? Maksiat hakikiyah ni maknanya kita buat benda hak Tuhan cegah, hal kadang kita tahu benda tu Tuhan cegah, dengan niatnya menentang, li'inat, kerana nak menentang, nak lawan Tuhan. Gitu. Itu maksiat hakikiyah. Beratlah kalau kata gitu ke nabi. Nah, tak ada adab, tak ada akhlak, bukan kepegangan ahli sunnah wal jamaah tu lah gitu. Sebab itulah Syekh Nizar Hamadi, ini tokoh ulama yang kontemporari dia lah, kalangan ulama ahli kalam. Banyak menghasilkan karya-karya, kitab-kitab ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu akidah dan ilmu tasawuf, menjalani di atas mazhab al-Asy'ariyah, fiqhnya Maliki, ulama daripada Tunisia. Memang dia kata haram belajar dengan fuq Wahabiyah dan fuq Ahbash sekalipun. Walaupun dua tu sama kuat balah lah, tapi haram ngaji daripada kedua-dua. Kenapa? Kerana mereka ni banyak orang panggil kesalahan daripada perkara-perkara yang dasar dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu dah. Baik. Jadi sebab tu wama waqa'a min adama fahuwa maksiatun lakal ma'asi. Ingat baik-baik. Bukan maksiatun hakikiyatun, maksiatun lakal ma'asi. Maksiat bukan seperti maksiat hak sebenar-benar maksiat. Bukan maksiat hakikiyah, bukan. Lepas tu sebab itulah ditakwil oleh ulama. Wa asa adamu rabbahu tu dikatakan nasiya. Dengan makna lupa oleh Adam akan Tuhannya, bukan makna bermaksiat dengan maksiat hakikiyah, menentang oleh Adam akan Tuhannya, bukan makna gitu. Itu kita kena faham betul-betul pegangan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab tu faham bermula mereka itu anbiya dan mursalin maksumuna, terpelihara mereka itu, dijaga oleh Allah Ta'ala an jami'il ma'asil muta'alliqati, daripada sekalian maksiat-maksiat yang berhubung kait bizahiril badani, dengan zahir badan. Mana contoh?
Maksiat hak bahasa zahir badan, kazina, seperti zina, wa syurbil khamri, minum arak, wal kizbi, dan berbohong, wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu, min manhiyatiz zahiri, daripada segala perkara-perkara yang dicegah bahasa zahir. Jadi ingat, yang maksum ni hanya para nabi, para rasul dah, yang tak pernah mengerjakan dosa, yang dijaga oleh Allah Ta'ala zahir dan batin, tidak melakukan perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala zahir dan batin, hanya anbiya dan mursalin. Ingat sama-sama situ. Tu lain daripada anbiya mursalin. Sebutlah siapa pun dia, hebat bagaimana ilmu amalnya, maka tak sunyi daripada melakukan kesalahan. Tak sunyi daripada melakukan kesalahan. Tu. Ingat, hanya para anbiya mursalin saja maksum. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlun malaikah. Tu disebut dalam kitab Aqidatul Awamnya, ismatuhum, maksum mereka itu para nabi, para rasul, kasairil malaikah, seperti juga para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wajibatun wa fadlun malaikah. Bahkan wajib mereka itu maksum, wajib mereka itu terpelihara daripada mengerjakan segala perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Bahkan lebih makam mereka lagi daripada makam para malaikat. Ingat baik-baik. Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Ada pun lain daripada anbiya mursalin, kullu bani adama khata'un, tiap-tiap anak Adam tu melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat pada Allah Ta'ala. Ingat baik-baik. Jadi jangan sampai kita tu komen perkara-perkara yang menunjukkan kita tu jahil dalam ilmu akidah. Contohnya, kita mendengar yang terkininya ada orang panggil satu orang yang banyak berbuat kebajikan lah dalam masyarakat kita ni. Hantar barang kebaikan sana, tolong orang sini, tolong sana. Itu baguslah. Pada zahirnya kita iktiraf baguslah. Bukan tak bagus, baguslah tu. Tu orang susah cepat saja orang panggil bantuannya sampai dan sebagainya. Soal urusan hati dia lillahi ta'ala, kerana Allah ke kerana apa, itu serah dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi secara zahirnya kita puji, kata bagus. Tiba-tibanya ada berlaku orang panggil berita-berita yang orang panggil apa, kita tidak gemar dengar lah. Tuduhan itu tuduhan. Yang kita kata fitnahan lagi, jangan kita kata fitnah ni, jangan. Siapa awak? Awak Tuhan ke? Awak tahu ke zahir batin orang? Bila ada orang panggil tuduhan, perlulah orang panggil kena ada bukti, kena ada orang panggil saksi, kena ada bukti dan sebagainya, dan kena ada hakim, kena dibicarakan, kena diperbahaskan di mahkamah. Jadi kita orang awam ni jangan orang panggil lebih lajak pada laju, lebih kuah pada sudu, jangan. Mana fitnah ni selalu dah kita jangan. Tu ataupun betul lah ni, jangan juga. Dua-dua jangan. Betul lah ni, jangan terus yakin, jangan terus tolak. Kenapa? Kerana ini khabar, cerita. Maka yahtamilu sidqu wal kadzib. Boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Hanya khabar Allah dan Rasul saja tidak boleh dikatakan dusta, hanya benar semata-mata. Ada pun khabar selain daripada Allah dan Rasul, boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Jangan kita telah terus, ya dah ni, mesti dah ni buat gini. Ataupun tak mungkin, ini orang ni kalau ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad, dia dah jadi Nabi. Berat tu. Ni orang panggil apa? Teruklah orang panggil. Tu ni. Tu kita tu tak lepas ilmu fardu ain tu. Yang maksum ni hanya Nabi Rasul je. Apa yang kita puja tokoh siapa setara tu umur? Akal kita di mana? Akidah kita di mana? Ni perkara yang perlu kita kena ingat sama-sama.
Kena jaga-jaga. Jangan sebab saya baca banyak ni orang panggil komen-komen yang terlampau. Hulu dia panggil. Hulu. Siapa dia kata, ustaz, kalau saya jumpa ustaz, saya nak sujud kaki ustaz, saya nak cium kaki ustaz. Ustaz ni seumpama malaikat. Ustaz ni kalau ada lagi nabi, ustaz dah nabi. La haula wala quwata illa billah. Ini bahaya ni, bentuk puja-pujaan begini ni, ini sangat berbahaya pada akidah umat. Nah, jangan kita melampau-lampau hulu gitu, jangan. Ingat, para nabi, para rasul sahaja yang maksum. Nah, selain daripada para nabi, para rasul, tidak ada yang maksum. Melainkan kalau kita kata juga orang panggil terpelihara daripada mengerjakan kesalahan pun, dia tidak kata maksum, tapi mahfuz. Seperti kata Imam Kushairi lah, al-anbiya'u maksumuna wal awliya'u mahfuzuna. Para nabi itu maksum mereka itu, dan para wali itu mahfuz mereka itu. Dah. Para wali itu mahfuz, bukan maksum. Tu. Beza ke maksum dengan mahfuz? Ya, beza. Tu. Lagu mana? Dia maksum ni. Al-man'u minaz zambi ma'adami jawazil wuku'i. Gitu. Tercegah daripada mengerjakan dosa serta tidak berlaku perbuatan mengerjakan dosa. Itu. Tuhan jaga para nabi daripada mengerjakan dosa serta tak berlaku para nabi dan rasul itu mengerjakan dosa. Adapun mahfuz, tahaffuz, mahfuz, para wali ni mahfuz. Mana? Dalam Quran kata, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat ni bagi puak-puak Syiah, inilah dalil yang menunjuk kata maksum para imam, para wali, para wali maksum dia panggil, imam maksum. Ayat ni bagi kita orang ahli sunnah wal jamaah bukanlah dalil menunjuk kata para imam, para wali tu maksum, tapi dalil ni menunjukkan para wali, para imam tu mahfuz, bukan maksum. Lagu mana? Beza apa maksum dengan mahfuz? Maksum al-man'u minaz zambi ma'adami jawazil wuku'i. Terpelihara para nabi itu daripada dosa serta tak berlaku mereka mengerjakan dosa. Adapun mahfuz al-man'u minaz zambi ma'ajawazil wuku'i. Gitu. Mereka dijaga oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan dosa kerana mereka ada ilmu, tetapi berlaku mereka mengerjakan dosa. Itu orang panggil beza. Itu al-farqu bainal ismati wal hifzi. Mana beza di antara maksum dengan mahfuz. Fal anbiya'i maksuman ataupun fal anbiya'i maksumuna wal awliya'u mahfuzuna. Dalam kitab lain kata kamal anbiya'i maksuman summa awliya'i mahfuzan. Ada juga gitu. Jadi para wali ni walaupun dijaga oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan dosa serta berlaku mereka mengerjakan dosa, tapi segera bertaubat. Kalau gitu at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tidak punya dosa. Itulah maksud wa yutahhirakum tathira. Allah Ta'ala menyucikan mereka itu sesuci-sucinya. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih cinta kepada orang yang bertaubat. Kasih cinta Allah Ta'ala bersangat kasih kepada mereka yang menyucikan diri. Macam kita hak bukan wali, hak kuali ni, bila buat maksiat, taubat selalu tak? Biarlah, sedap lagi, nanti nak buat pula esok. Nanti kita nanti taubat kat dia selalu malah lagi nak taubat. Kalau taubat pun nak buat lagi rasa. Itu kita orang bukan wali ni. Kalau wali ni Allah Ta'ala jaga daripada buat dosa serta berlaku buat dosa. Bila orang panggil terjatuh buat dosa, terus dia menangis-nangis dengan Allah Ta'ala, taubat di atas dosa yang dia kerjakan. Itu makna mahfuz. Artinya tak ada yang tak buat dosa di kalangan manusia biasa, walau wali sekalipun, apatah lagi kuali. Itu ni. Itu kena faham molek. Jadi wali pun mengerjakan dosa juga, walaupun mereka dipelihara, tapi mereka berlaku mengerjakan dosa serta segera kembali bertaubat pada Allah Ta'ala. Maka
sebagaimana muafakat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tidak punya dosa. Itu makna wa yutahhirakum tathira. Allah Taala sucikan mereka tu sesuci-sucinya. Para wali, para imam, para aulia, para ulama. Tuh. Jadi jangan kita jadi jahil sangat. Banyak sangat saya duk tengok komen-komen. Oi, tak mungkin dia buat benda ni. Ini fitnah. Awak hakim ke? Awak ke yang mengurus proses kehakiman, keadilan, nak jatuh hukum? Awak tahu ke bukti? Bagaimana valid tak valid bukti tersebut? Bagaimana orang panggil mangsa, benda-benda orang panggil mangsa ataupun sengaja-sengaja dimangsa ke lagu mana? Jangan. Kita tu sedaplah bercakap lagu tu kalau tak kena ke kita. Cuba kalau bini kita ada ustaz duk mesej benda-benda karut. Dia panggil amal sek kau berapa tak kira lah. Natang apa tak kira. Anak perempuan kita kena benda lagu tu. Apa perasaan kita? Adakah kita kata tak apa ni ustaz ni dia baik, dia mulia. Kalau tak ada nabi dia dah jadi nabi. Kepala otakmu, akidahmu duduk di mana? Kasar sikit tu maaf lah. Ataupun terus kita tuduh ustaz tu betul, dia buat gitu. Jangan. Artinya kita ni kena kembali kepada mental yang orang panggil normal, realistik. Itu ni apa? Tidak cepat-cepat orang panggil percaya dan tidak cepat-cepat mengingkarinya. Mana? Serahlah kepada proses keadilan. Kalaulah proses keadilan tu masih lagi boleh dipercayai. Jangan kerana orang panggil yang memperbuat kejinayah ni orang hebat, orang ada duit, orang ada jutawan, orang banyak pitih, maka lambat prosesnya. Tak tahulah kenapa. Kalau orang biasa selalu dah curi cekelak dua RM1 pun kena selalu dah laju je pergi ke mahkamah, kena tuduh selalu dah. Tapi kalau orang panggil profil tinggi ni, orang-orang ada pakat hebat, ada orang panggil orang-orang kabel-kabel kemah sokong kot belakang, tika tu gak jadi lambat tak tahu. Jangan jadi lagu tu. Kenapa? Takut nantinya rakyat tak percaya kepada institusi keadilan, institusi yang bertanggungjawab. Nak polis ke kehakiman ke apa? Jangan. Hendaklah di proses dengan seadil-adilnya. Tuh. Dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah olehmu, kerana adil itulah yang lebih mendekati kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, para anbiya mursalin sahaja yang maksum. Tidak ada selain daripada para anbiya mursalin yang maksum. Jangan kita letak kemaksuman tu kepada selain daripada nabi dan rasul. Mana ustaz-ustaz kau tokoh-tokoh pendakwah kau nampak dia bercakap tu lembut, halu, bagus, baik. Jangan. Kukuk mana pun ustaz kau tuan guru ke syekh ke apa, tetaplah mereka tu manusia yang biasa. Lepas tu kita hormat tu kerana kebaikan dia. Tu gitu. Adapun kejahatan, kita tak boleh hormat kepada kejahatan tu. Kejahatan ni ada dua. Ada hak bahasa aib diri. Mana? Contoh kita tahu pendakwah tu dia semaya. Ustaz ke, tok guru ke, syekh ke, semaya subuh lewat pukul 9, pukul 10 baru semaya subuh. Berat tok guru ni, berat ustaz ni, berat dai ni, syekh ni. Contoh kita pergi jajah habis ke kedai kopi, berdosa kita tu. Kenapa? Kerana itu aib yang bergantung diri dia dengan Tuhan dia. Dosa tu tak ada berkait dengan orang lain. Dia kalau dia bangun dia qada, habislah dia taubat dengan Allah Taala. Dia memang dia manusia biasa. Bukannya nabi, bukan rasul. Maka tu orang panggil aib yang tidak berkait dengan orang. Haram kita duk sebar, haram kita duk cerita pada orang lain, haram kita duk ngopak. Jangan duk pergi kedai kopi kata, "Kamu tahu dak ustaz tu? Mu je ustaz, subuh pukul 12 tengah hari, berat tu." Itu haram tu. Kenapa? Itu dosa berkait apa dia dengan Tuhan ya. Tak perlu kita duk pergi sebar. Kalau boleh kita nasihat ke dia secara berdua-dua. Ustaz, syekh, kenapa ni subuh lewat sama ni nanti ni? Tak molek kita tu orang mengajak agama. Contoh. Itu contoh.
ada dosa hak berhubung kait dengan orang lain. Hak ni wajib kita kena dedah, kena tahzir. Bukalah kitab-kitab seumpama kitab Sairus Salikin, disebut oleh Syekh Abdul Samad Falimbani, nakal daripada Imam Ghazali. Ada beberapa kelompok yang wajib nak kita tahzir dengan mengopak. Mana dosa hak berkait dengan orang lain. Contoh, satu orang tu dia buat program dia nama apa tak kira lah, keluarga sunnah ke, keluarga misali ke apa, keluarga nampak, dalam program tu dia tahu dah perempuan ni ada masalah dengan laki-laki dia, perempuan ni ada berlaku curang dulu. Ni berat ni kadang-kadangnya. Suruh cerita pula apa hak awak buat kecurangan di belakang suami awak depan ramai. Lepas tu menangis esok-esok, dosa besar tu hijab lagu tu, duk buka aib depan ramai. Tiba-tibanya oleh kerana dia tahu orang panggil dalam kain orang perempuan tu perempuan ni, maka dia pun mula masuk jarang. Duk pergi cocok jarang. Apa? Duk pergi WhatsApp, duk pergi inbox, duk pergi mesej benda-benda hak tak baik. Kau lucuh-lucuh. Itu. Tu hajak pergi berzina ke apa, kau tak kira lah. Atau buat video kau benda-benda hak aksi, hak pelak-pelak kita kata. Maka ketika tu perkara ni tidak lagi berhubung kait dengan diri dia sendiri, bukan aib hak bergantung pada diri sendiri saja, tidak. Ini telah lajak kepada orang lain. Ini bahaya. Maka hak ni dikira boleh kita nak dedah pada orang ramai, supaya orang ramai tu berjaga-jaga, beringat-ingat. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur, sia-sia lah. Ini kena faham molek. Kalau hak tak setuju gilah, kita bercakap ni atas dasar umum, atas dasar ilmu. Baik. Dan para nabi juga wa maksumuna, dan maksum terpelihara mereka itu an jami'il ma'asi, daripada sekalian maksiat-maksiat al muta'alliqati, yang berhubung kait bil batini, dengan batin hati mereka. Mana? Minal hasadi, daripada hasad, wal kibri, takabur. Jadi para nabi, para rasul ni tak ada hasad dengki. Macam fok ustaz sekalipun dia ada hasad dengki. Dia tengok ustaz tu, oi ramai lah orang mengaji dengan dia, deki aku tak leh orang nak mengaji. Orang mengaji aku seekor dua ada. Dia pun mulalah nak buat khianat ke apa, itu ini ada gitu. Sebab tu kita sebut tadi tu, tak boleh kita percaya 100% dan tak boleh kita ingkar 100%. Serahlah kepada pihak yang berautoriti untuk membahasnya, dan pihak berautoriti pun wajib menegakkan keadilan. Jangan sampai orang tidak percaya proses keadilan yang dibuat oleh pihak yang berautoriti. Itu. Jadi kita orang yang tak ada autoriti ni, bila siapa berita-berita lagu tu, jangan tu kata ini fitnah. Jangan. Betul sungguh. Jangan. Lepas tu barangkali betul, barangkali fitnah. Kena kata barangkali. Kenapa? Tak ada penetapan, tak ada pertuduhan. Pertuduhan tu satu hal dah. Ya, sebenarnya pertuduhan tu ada dah bukti-bukti yang valid untuk dituduh. Kalau tidak akan dituduh kalau tak ada bukti. Bila ada bukti tu barulah dituduh di mahkamah. Kerana melakukan kesalahan-kesalahan ni. Kalau seorang kata saya tidak mengaku, saya mengaku tidak bersalah, minta untuk dibicara, barulah dibahas. Bawa saksi, bawa bukti, ini peguam bela pun ada dan sebagainya, pendakwa raya pun akan waktu hujah-hujah dia, bukti-bukti dia. Maka hakimlah yang akan memutuskan orang ni bersalah ke tak bersalah. Gitu. Itu cerita proses sedikit sebanyak tentang mahkamah. Sebab kita ada biasalah masuk mahkamah tu. Itu. Jadi tak boleh kita ni terus tak betul, fitnah, atau betul sungguh, tak boleh. Kita hendak duduk dengan akal yang rasional. Kerana ini manusia biasa. Boleh jadi ada orang deki, boleh jadi betul sungguh hak ni buat, kerana mangsa-mangsa pun perlu dibela. Nanti kalau berlaku apa-apa, orang-orang geng-geng ustaz serban besar ke, ustaz janggut panjang ke, buat khianat lagu tu, orang tak berani nak dedah. Kenapa? Nanti mangsa pula akan dicaci maki oleh masyarakat. Kenapa? Kerana ustaz ni, oi baik ni, bagus ni, juruh ni, pemurah ni. Berat lagu tu. Kalau mentaliti masyarakat kita tu, kepala otaknya lagu tu. Akhirnya siapa yang teraniaya? Yang teraniaya perempuan-perempuan. Itu mangsa-mangsa, tidak nanti ke perempuan
laki-laki pun ada jadi mangsa ni. Kata ni. Ada hak berahi ke laki-laki pun ada. La haula wala quwata illa billah. Minta Allah Taala selamatlah kita daripada perkara-perkara yang keji-keji seumpama tu. Nah. Tu apa nak jadi tak tahu di akhir zaman ni. Jadi para nabi ni tak ada lah al-hasad, tak ada al-hasadi wal kibri, tak ada. Tak ada orang panggil hasad deki, takabum nyombong, warriya iriya wa ghairi zalika dan lain daripada demikian. Itu min manhiyatil batini, daripada segala perkara-perkara yang dicegah hak bahasa batin. Itu. Tu habis itu. Itu maksudnya terpelihara mereka itu anbiya mursalin daripada mengerjakan yang ditegur. Itu mana amanah. Sebab tu dalam kitab-kitab yang lain kesetengahnya dipanggil sifat yang ketiga al-ismah. Itulah itu. Amanah, al-amanah dengan al-ismah maknanya sama saja yang dikehendaki. Jadi kalau gitu kita fahamlah. Wala yaqa'u minhum, makna tidak berlaku daripada para nabi para rasul tu makruhun, perkara yang makruh. Wala khilaful aula, tidak berlaku khilaful aula. Bal bahkan para nabi rasul ni wala mubahun ala wajhi kaunihi makruhan au khilafal aula au mubahan. Bahkan tidak berlaku di atas diri para nabi para rasul tu perkara makruh atas rupa makruh, perkara khilaful aula atas rupa khilaful aula, perkara harus atas rupa harus. Tidak berlaku. Lagu mana tu black? Sebab begini, bila kita baca hadis, ada je Nabi kecil berdiri, contoh. Ada je Nabi semaya 1 rakaat witir. Ada je Nabi terlewat semayang pukul 10 pagi baru bangun semayang subuh. Tu lagu mana? Itu tidak dikatakan para anbiya, para nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara yang dicegah atas rupa yang dicegah. Atas rupa makruh, atas rupa khilaful aula, atas rupa harus. Tu Nabi kahwin, Nabi makan, Nabi buat benda harus tu atas rupa harus. Tak. Tu lagu mana? Contoh gini, wa idza waqa'a suratu zalika, dan apabila berlakulah oleh rupa demikian itu, rupa makruh, rupa khilaful aula, rupa mubah atau rupa haram sekalipun, mana? Seperti semaya subuh dia pukul 10 pagi. Contoh, fahuwa, maka ia gambaran tersebut tu litasyri'i, untuk mengajar syariat. Itu. Untuk mengajar syariat. Kalau Nabi tak lewat bangun semaya subuh, macam mana kita umat ni nak tahu bagaimana kalau kita lewat semaya subuh apa kita nak buat? Kena qada ke atau tak ayah semaya terus? Maka Nabi di dalam musafir pernah bangun subuh lewat, maka Nabi tetap juga suruh azan, semaya qabliyah dan semaya jemaah 2 rakaat subuh dengan jahar bacaannya. Itu. Maka kita umat ni boleh tahu, boleh faham kenapa Nabi telah mengajar hukum syariat. Tu litasyri'i. Bila begitu fayasiru wajiban, maka jadilah perkara tersebut tu wajib pada hak Nabi. Mana? Menyatakan hukum syariat. Au manduban, ataupun jadi sunat pada hak Nabi, fi haqqihim, pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau gitu fa af'aluhum, maka bermula segala perbuatan mereka itu anbiya mursalin alaihi wassalatu wassalam dairatun, berlega-lega bainal wajibi wal mandubi, di antara perkara wajib, perkara sunat. Benda wajib, benda sunat. Gitu. Para nabi tak akan buat benda haram, benda makruh, benda khilaful aula, benda haram di atas rupa haram, atas rupa makruh, atas rupa khilaful aula, atas rupa haram. Tidak. Bahkan para nabi buat juga tu litasyri'il ummah, kerana mengajarkan hukum kepada umat. Jadi perkara tersebut wajib dan sunat pada hak nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu dah. Habis itu. Kena faham molek tu. Allah. Kemudian kata dia, lawan bagi amanah khianah. Apa khianat? Maknanya tidak terpelihara zahir dan batin mereka itu daripada mengerjakan perkara yang dicegah. Itu makna khianat. Tu. Jadi berlaku para nabi itu buat. Mustahil.
Benda tentu tidak. Tak boleh terima dengan akal. Tak boleh terima dengan akal. Kata para nabi, para rasul ni buat perkara yang dicegah. Kenapa? Dia tak sebut lagi dalil. Dalil insya-Allah dia akan sebut nantilah. Lawan bagi amanah khianat. Mustahil ni tentu tidak. Mustahil dengan makna istihalah. Kerana khianat tu memang mustahil. Benda tentu tidak. Hak kita nak hukumnya istihalah. Mustahil ni istihalah. Tentu tidak atas mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam khianat. Lagu mana khianat ni? Taswir pada kata khianat dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh atau khilaful aula. Dalil tak ayat lagi, nanti dia akan sebut bawah ni kok dalilnya. Cuma kita nak sebut sikit dulu ya. Kenapa? Kalau tidak para nabi rasul ni bersifat dengan amanah, nescaya dia khianat. Kalau dia khianat, nescaya disuruh kita tu ikut apa yang dibuat oleh rasul, oleh nabi. Kalau gitunya qalbul haqaiq, mana betulkah hakikat, mana benda hak dicegah jadi benda hak disuruh, benda manhi jadi benda makmur. Benda hak dicegah, benda hak dilarang jadi benda hak disuruh ketika tu. Kenapa? Kerana betulkah hakikat. Contoh kita ambil contoh gini. Zina ni benda hak dicegah. Tiba-tiba ni nabi tidak maksum, nabi tidak amanah, artinya khianat. Nabi berzina. Maka kita umat ni disuruh oleh Allah Ta'ala ikut Nabi. Maka zina tadi tu bukan lagi benda hak dicegah, jadi benda hak disuruh pula jadi. Boleh kayak gitu? Nanti ni. Tak boleh terima dengan akal kita. Itulah nunjuk kata bahawasanya mustahil khianat. Mana? Tentu tidak. Istihalatul mustahil. Tentu tidak para nabi rasul tu khianat. Kalau tidak kita disuruh ikut nabi pada khianat dia. Tu. Maka suruh ikut pada benda yang dilarang tu ada tak? Tak ada. Bahkan Allah Ta'ala la ya'murukum bil fahsya. Allah Ta'ala tidak suruh kamu buat dengan perkara keji, wal munkar, dan perkara munkar. Tiba-tiba oleh kerana Nabi buat benda fahsyak, benda munkar, kita disuruh ikut Nabi. Fattabi'uni, ikut aku, kata Nabi. Tiba-tiba Nabi buat perkara fahsyak munkar, maka kita pun kena buat jugalah fahsyak dan munkar. Kena berzina, kena tagak arak juga. Sedekah fahsyak dan munkar tu Allah Ta'ala tidak suruh. Jadi tengok, boleh terima dengan kepala otak kita para nabi tidak maksum? Tak boleh terima. Itu orang panggil sepintah lalu sebelum kita masuk tabligh. Nantinya baru dia akan sebut tentang dalil di bawah tu. Dan dalil benar segala rasul itu firman Allah Ta'ala, sadaqallahu wa rasuluh. Dan dalil amanah itu kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita. Nanti ni bawah tu. Habis itu kemudian kita akan sambung pula dan ketiga tabligh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.